Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Fansurina Abdullah dalam Buletin Pahang Isnin 30 Mei 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Lipis dalam beberapa siri lawatan baginda ke daerah itu. Baginda tiba di lokasi pertama iaitu di tapak perlombongan di Bukit Selinsing dan berkenan mendengar taklimat berkenaan latar belakang lombong dan proses perlombongan emas yang dilakukan di situ. Keberangkatan tiba baginda pada pukul 12.30 hari disambut Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri Pahang, Datuk Indra Nazri Abu Bakar serta pemimpin setempat. Baginda kemudiannya berangkat ke Kampung Dada Kering untuk melawat dan mendengar taklimat berkenaan skim pelombong kecil SPK yang melibatkan 49 orang penduduk setempat. Lebih istimewa, baginda turut berkenan mencuba mendulang emas di tapak perlombongan dan melihat sendiri cara-cara mendulang oleh penduduk terlibat. Dikenali sebagai seorang kebawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja yang berjiwa rakyat, baginda kemudiannya berkenan meluangkan masa bertemu rakyat jelata di sekitar Mukim Kecau dalam program sambutan Hari Raya bersama baginda di perkarangan surau Kampung Dada Kering di Lipis. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail meminta pihak pemaju yang dipertanggungjawabkan bagi pembinaan Kompleks Pentadbiran Baharu Kerajaan Pahang iaitu Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah PPSAS supaya dapat menumpukan kerja-kerja di bahagian utama kompleks berkenaan. Beliau berkata tindakan tersebut bertujuan membolehkan perpindahan Pejabat Setiausaha Kerajaan SUK Pahang secara berperingkat bermula 1 Julai depan. Dan tadi saya telah memberi pandangan saya sebagai contohnya semua pekerja itu harus ditumpukan kepada bahagian-bahagian tertentu yang perlu untuk berpindah pada 1 bulan Julai ini. Dan dalam masa yang sama saya minta supaya pihak pemaju meningkatkan lagi pekerja-pekerja. Walaupun saya tahu ada kekangan untuk mendapatkan pekerja selepas COVID ini. Jadi saya berbincang tadi adalah beberapa perkara yang telah kita putuskan supaya dapat dipercepatkan lagi. Beliau berkata demikian ketika singgah dan melakukan lawatan ke PPSAS di Kota Sas Kuantan baru-baru ini. PPSAS yang bernilai 415.5 juta ringgit ini merupakan pusat pentadbiran kerajaan negeri yang baharu menggantikan Wisma Sri Pahang yang telah berusia 55 tahun sejak 1967. Kompleks ini akan menjadi ikon terbaharu di Pahang dengan reka bentuk bangunan kompleksnya yang diinspirasikan daripada jata negeri Pahang dengan mengaplikasikan teknologi hijau. Golongan belia di negeri ini diminta supaya dapat bekerjasama dalam satu pasukan dan satu keluarga bagi membolehkan sokongan sepenuhnya dapat diberikan kepada pucuk pimpinan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail berkata, semangat kerjasama dalam satu pasukan juga akan dapat mengelakkan masalah dalaman dan perselisihan faham antara golongan terbabit. Jelasnya, golongan itu juga perlu menjadi pendengar yang baik serta menghormati kepada golongan yang lebih berpengalaman. Cuba menjadi pendengar yang baik. Dengar kepada orang yang berpengalaman bercakap. Sebabnya pengalaman ini tidak boleh dipelajari di universiti. Pengalaman ini mesti dilalui. Beliau berucap demikian ketika merasmikan mesyuarat Perhimpunan Agung Tahunan 2021 dan jamuan Hari Raya Aidilfitri Majlis Belia Negeri Pahang di Kompleks Dagangan Mahkota Indra Mahkota di Kuantan. Hadir sama ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein, Presiden Majlis Belia Malaysia MBM yang juga Presiden Majlis Belia Negeri Pahang MBNP, Encik Izzat Afifi Abdul Hamid, Timbalan Presiden MBNP, Encik Nur Alif Yaakob dan Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan JBS Pahang, Encik Muhammad Syafrul Kadir. Pada mesyuarat perhimpunan itu, seramai 145 perwakilan belia daripada seluruh negeri telah hadir dengan melibatkan pelbagai kaum sebagai usaha membangunkan belia Pahang secara menyeluruh.
Anugerah Sukarelawan Kebajikan Berprestasi Tinggi Negeri Pahang, Anjuran Kerajaan Pahang dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang merupakan inisiatif dan usaha bagi menghargai para sukarelawan yang bertungkus lumus memberikan khidmat dan bakti tanpa mengira waktu dan bayaran. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Waros Wan Ismail berkata, peranan golongan sukarelawan ini sangat penting dalam sebarang situasi, sama ada bencana alam maupun menyampaikan bantuan atau pertolongan untuk pelbagai situasi. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur program pada malam ini sangat berjaya. Ini adalah salah satu cara kita untuk menghargai sukarelawan kita di negeri Pahang yang telah memberikan perkhidmatan tanpa mengira masa, gaji, bayaran, allowance dan sebagainya. Saya dapati apabila berlaku bencana alam seperti banjir kilat dan sebagainya, sukarelawan di negeri Pahang ni mereka tampil ke hadapan bersama-sama dengan agensi-agensi lain. Saya tidak nafikanlah. Jadi bagi menghargai mereka pada hari ini, Kerajaan Negeri Pahang telah bersetuju kita memikirkan satu anugerah kepada mereka dan kita kenali sebagai anugerah berprestasi tinggi yang mana ditentukan oleh ahli panel yang dilantik oleh Kerajaan Negeri. Dan dalam masa yang sama, kita malam ini saya bagi tambahan RM30,000. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Majlis Anugerah Sukarelawan Kebajikan Berprestasi Tinggi Negeri Pahang Darul Makmur 2022 di Hotel Grand Iron Daliman Genting Highlands di Bentong. Hadir sama ialah Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Syamsuddin, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pahang, Yang Hormat Datuk Zakaria Ibrahim dan Pengarah JKM Pahang, Yang Hormat Encik Zulkhairi Zainul Abidin. Pada majlis anugerah itu, sebanyak 12 kategori dipertandingkan, antaranya Anugerah Kepimpinan, Anugerah Sukarelawan Belia, Anugerah Pembangunan Warga Emas dan Kanak-kanak, Anugerah Pendampingan Sosial dan Anugerah Pengurusan Bencana. Pada majlis sama, beliau berkata kerajaan negeri telah bersetuju meluluskan peruntukan berjumlah RM35 juta bagi kerja-kerja yang dapat membantu menangani banjir seperti kursus kepada mereka yang terlibat banjir, membeli instrumen sistem amaran awal bencana, bot amfibia bagi kerja menyelamat, membina pusat pemindahan secara kekal, pembinaan helipad bagi membolehkan bekalan bantuan banjir dapat disampaikan ke kawasan-kawasan yang sukar dicapai dan sebagainya. Kerja-kerja menyiapkan kembali projek bekalan air Nenasi iaitu dari Tanjung Agas ke Nenasi serta kerja berkaitan di daerah Pekan kini dilaksanakan kembali. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, projek bekalan air Nenasi telah diluluskan oleh Perdana Menteri ke-6 Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, di mana kerja-kerja telah dilakukan ketika itu dan ianya siap hampir 80%, namun dihentikan setelah kerajaan bertukar pada PRU 14 2018 lalu. Bagaimanapun, Kerajaan Pahang hari ini, pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Waros Wan Ismail amat prihatin dan memahami keperluan air bersih adalah sesuatu yang amat penting kepada rakyat. Kerana itu, Kerajaan Pahang melalui Pengurusan Air Pahang Berhad Paip memperuntukkan RM184.4 juta sebagai penyelesaian jangka masa panjang sistem bekalan air di seluruh negeri ini, termasuklah melaksanakan kembali projek bekalan air Nenasi yang terbengkalai di Pekan. Jelasnya lagi, dengan peruntukan tersebut, PAIP akan memberi fokus kepada penyelesaian sistem bekalan air khususnya di kawasan tumpuan yang mengalami masalah bekalan air dan menambah kapasiti rizab pengeluaran di beberapa loji rawatan air LRA di seluruh negeri ini. Beliau difahamkan kerja-kerja site clearing di tangki air Kampung Serun dan lain-lain yang terbengkalai pembinaan sejak 2018 kini kiat dilakukan, di mana kerja-kerja pembinaan semula tangki-tangki air ini akan dilaksanakan segera selepas ini.